Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Azura binti Ahmad yang kini bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak, Parit Buntar Perak akan membentangkan sukatan pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 5 bab 2 Pembezaan. Standard kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah 2.4 iaitu aplikasi pembezaan. Bagi standard pembelajaran pula, pada hari ini saya akan menerangkan tentang 2.4.4 menentukan titik pusingan dan menghuraikan sifat titik pusingan tersebut. Kemudian 2.4.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum serta mentafsir penyelesaian tersebut. Baiklah, kita akan membuat sedikit ulang kaji tentang titik pusingan dan juga sifat titik pusingan. Sekiranya dalam soalan dia ada bertanya tentang titik pegun, kita perlu fahamlah titik pegun ni sebenarnya dia terdiri daripada 3 jenis titik lagi lah. Titik iaitu titik pertama titik maksimum. Maksud dia sekiranya soalan tu tanya titik pegun, dia juga sebenarnya mungkin merujuk kepada titik maksimum, dia mungkin merujuk kepada titik minimum ataupun dia mungkin merujuk kepada titik lengkok balas. Itu sekiranya titik pegun. Tetapi yang menjadi persoalan antara ketiga-tiga titik ini, yang manakah merupakan titik pusingan? Jadi dalam slide yang seterusnya, cikgu akan terangkan tentang titik pusingan pula. Baik, sekarang saya akan terangkan graf ini satu persatu ya. Sekarang kita rujuk dahulu kepada graf yang pertama. Graf yang pertama ni kita nampak graf ini diberikan dalam bentuk graf yang berbentuk masam. Titik yang atas ini kita pernah pelajari dahulu. S ini kita kenali sebagai titik maksimum kerana dia berada paling atas pada graf ya. Jadi ini ialah titik maksimum. Baik. Apakah garisan yang berwarna biru ni? Apa dia ni? Garisan yang berwarna biru ini ialah tangen kepada lengkung. Tangen kepada lengkung ada kaitanlah dengan graf kita kerana kecerunan tangen adalah dy dx. Jadi kita tengok ketika kita punya tangen, garisan berwarna biru ni berada di sebelah kiri titik S, kita dapati dia pencung ke sebelah kanan. Jadi kalau dia pencung sebelah kanan, maka kecerunan dia ataupun dy dx dia adalah positif lah. Apabila tangen ini dia melalui sepanjang garisan sampailah dia lalu titik S. Apabila dia lalu titik S, dia punya kecerunan, dia punya tangen tu terus menjadi mendata. Jadi kita semua dah tahu kalau garisan yang mendata, kecerunan dia mestilah sifar. Jadi pada ketika ini dy dx adalah sama dengan sifar. Selepas titik S dia menuju ke sebelah kanan graf ni, kita dapati kecerunan dia akan menjadi pencung ke sebelah kiri. Jadi dy dx pada ketika ini adalah negatif. Untuk graf yang kedua pula, konsep dia masih sama, cuma sekarang ni bentuk graf berbeza lah. Ada satu titik yang paling bawah. Titik ini kita kenali sebagai titik minimum. Sebelum titik S, di mana graf berada di sebelah kanan, kita dapati graf kita dia punya dy dx adalah negatif. Kerana dia pencung ke sebelah kiri. Tetapi apabila tangen melalui titik S, dia mendata. Apabila mendata, kecerunannya sifar. Jadi dy dx pada ketika itu sifar. Dan selepas titik S di mana dia datang ke sebelah kini, kita dapati kecerunan tangen akan menjadi positif kerana graf pada ketika itu pencung ke sebelah kanan.
Okey, jadi kita nampak kedua-dua graf ini telah berlaku pertukaran nilai kecerunan tangen apabila melalui titik maksimum dan titik minimum. Okey, tetapi dia berbeza dengan graf yang ketiga. Graf yang ketiga ada juga titik S, tapi kita lihat sebelum titik S, okey, di mana tangen berada di sebelah sini, okey, dia punya dy dx masih positif. Okey? Okey, bila dia melalui S, kita dapati dia mendata pada ketika ini kecerunan dia sifar. Tetapi selepas titik S dia duduk dekat sini, okey, dia masih lagi sama. Kecerunan dia tak berubah pun arah dan dia punya dy dx masih lagi positif. Okey, jadi untuk kejadian graf nombor 3 ini, titik S ini kita kenali sebagai titik lengkok balas. Okey, sedangkan soalan yang pertama tadi, nama dia ialah titik maksimum. Yang kedua, nama dia adalah titik minimum. Okey. Ketiga-tiga titik ini merupakan titik pegun seperti yang telah diterangkan dalam slide sebelum ini. Okey, tetapi cikgu ada tanya tadi, yang manakah adalah titik pusingan? Jadi dari penerangan yang diberikan di atas, sudah pasti kamu boleh memberi satu kesimpulan, titik pusingan ialah titik maksimum dan juga titik minimum kerana dia telah menukarkan nilai kecerunan tangen dari positif kepada negatif ataupun dari negatif kepada positif. Baik, sekarang kita akan melihat contoh 1. Alright, diberi lengkung Y sama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11. Okey, cari koordinat. Koordinat bermaksud jawapan kita mestilah dalam X dan juga Y. Okey, mesti dalam bentuk yang ini. Okey, kemudian ada pula perkataan titik pusingan. Bila ada perkataan titik pusingan, dalam kepala kita terus kena tukar. Titik pusingan ni adalah titik minimum ataupun titik maksimum. Di mana pada ketika ini, dy dx-nya adalah sama dengan sifar. Okey, jadi sekarang kita nak mula menjawab. Okey, bila dah tajuk pembezaan, bermaksud kita mestilah membuat dy dx. Walaupun soalan tidak nyatakan. Okey, X kuasa 3 dapat 3X kuasa 2. Tolak 3X kuasa 3 dapat tolak 6X tolak 9. Okey, dy dx kita gantikan dengan sifar lah. Jadi kita dapat 3X kuasa 2 tolak 6X tolak 9 sama dengan sifar. Okey, kalau kita nak permudahkan, kita boleh permudahkanlah. Cikgu permudahkan, kita akan dapat X kuasa 2. Okey, tolak 2X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi di sini bila ada sahaja X kuasa 2, bermaksud tak ada cara lain lah. Kamu mesti kena buat pemfaktoran. Okey, kita buat pemfaktoran. Okey, yang ini kita dapat tolak, yang ini tambah. Okey, jadi kita akan dapat X yang pertama, koordinat dia ialah 3. Yang satu lagi, X sama dengan negatif 1. Sorry, ini tersalah tulis. Sepatutnya X jugalah. X sama dengan negatif 1. Okey, jadi koordinat dah ada lah. Kita dah ada lah koordinat dia. Bermaksud kita akan ada dua koordinat. Okey, koordinat yang pertama X-nya 3. Koordinat yang satu lagi X dia negatif 1. Okey, jadi sekarang nak kena cari pula koordinat Y. Jadi nilai X ni kita akan ganti masuk ke dalam persamaan asal. Okey, Y sama dengan, cikgu gantikan 3 kuasa 3
tolak 3 darab 3 kuasa 2 tolak 9 darab 3 tambah 11. Okey, kamu boleh gunakanlah kalkulator untuk mencari nilai ni dan kita akan dapat negatif 16. Guna kalkulator saja kat sini. Okey, tak perlu nak buat apa-apa pun. Okey, so kita gantikan pula untuk yang satu lagi pula. Kita ganti pula untuk X1. Okey, so Y sama dengan negatif 1 kuasa 3. 3 negatif 1 kuasa 2. Tolak 9. X-nya negatif 1. Tolak tambah 11. Okey, jadi kita akan dapat nilai Y dia adalah 16. Okey, jadi kita dah adalah jawapan untuk soalan A. Jadi apakah jawapan untuk soalan A? Jawapan yang pertama, koordinat yang pertama adalah 3. Okey, ingat bila masukkan 3, Y dapat negatif 16. Okey, jawapan yang kedua, X-nya negatif 1. Y dia adalah 16. Okey, dah selesai mencari koordinat titik pusingan. Okey, baik. Sekarang ni soalan B pula. Dia suruh kita tentukan sama ada setiap titik pusingan itu ialah titik maksimum atau minimum. Okey, untuk menentukan sifat titik pusingan ni sebenarnya dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah kita boleh melakarkan graf. Okey, kaedah yang kedua ialah kita menggunakan pembezaan kedua. Pembezaan peringkat kedua. Jadi di dalam slide cikgu akan terangkan tentang pembezaan peringkat kedua. Okey. Jadi kita lihat sekarang soalan B. Soalan B dah ada dy dx dah. Kita dah ada dy dx. Okey. Dy dx kita 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Jadi sekarang kita akan membuat pembezaan peringkat kedua. Okey. D2y dx2 kita akan dapat 6x tolak 6. Buat pembezaan lagi sekali. Okey, bila sampai daripada ketika ni kita dapati 6x tolak 6. Ada dua. Masih boleh belum membuat mentafsirkan dia punya bentuk titik itu maksimum ke minimum. Jadi, bila sampai pada ketika ini, kita pecahkan jalan kerja kita menjadi dua. Okey. Yang pertama, ingat ini X. X yang pertama kita akan gantikan dengan 3. Ni ambil balik dekat soalan yang asal. Yang kedua ni kita akan gantikan dengan negatif 1. Okey, sekarang cikgu akan ganti 6 darab 3 tolak 6. Okey, 6 darab 3, 18. 18 tolak 6 dapat 12. Okey, yang ini pula cikgu akan gantikan dengan negatif 1. Okey, jadi cikgu akan dapat 6 darab negatif 1 tolak 6. Kita akan dapat negatif 6 tolak 6 dapatlah negatif 12. Okey, jadi kan cikgu di sini cikgu masih ingat lagi yang cikgu belajar dahulu. Cikgu semasa saya belajar dulu, cikgu tu kata kalau nak ingat yang mana positif negatif, ingat yang ini. Dia kata ingat MIP dengan MAN. Apa dia MIP dengan MAN? Sekiranya nilai yang kita dapat tu positif, maka dia titik minimum. Kalau nilai yang kita dapat tu negatif, maka dia maksimum. Okey, jadi kita tengok sekarang. Oh, ini 12. Ini 12. Jadi, ini ialah minimum. Apa yang minimum? Bukannya awak ambil 3 dengan 12 ni minimum tau. Awak ambil. Pada ketika X ni 3, tengok point dia. Tengok point dia balik. Tengok point dia balik. Yang ini sebenarnya. Maka kita bolehlah membuat kesimpulan. Kita boleh buat kesimpulan, yang ini kita tak mau pakai. Kita boleh buat kesimpulan 3 negatif 16 adalah titik minimum. Okey.
Okey. Yang ini pula negatif. Oh, negatif. Negatif yang ini. Kalau negatif mestilah maksimum. Jangan ambil negatif 1, 12. Tengok dia punya jawapan dekat A tadi. Yang ini koordinat dia, ini koordinat dia. Jadi, negatif 1, 16 adalah titik maksimum. Okey, ini penerangan menggunakan peringkat kedua. Okey, sekiranya kamu nak melihat penerangan menggunakan graf, kamu boleh rujuk kepada buku teks kerana ini cikgu gunakan contoh dari buku teks sahaja. Okay, baiklah, sekarang kita akan masuk kepada 2.4.5 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, kita lihat kepada contoh 2. Yasmin bercadang untuk memagar satu kawasan tanah kosong yang berbentuk segi empat tepat yang berukuran 8x meter dan 6 tolak x meter. Cari panjang dalam meter pagar yang perlu dibeli apabila luas tanah tersebut adalah maksimum. Okey, jadi bila kita nak jawab soalan yang berbentuk macam ni, kita kena kenal pasti masalah dan strategi. Macam mana kita nak jawab? Okey, yang pertama. Okey, kita tengok soalan ini tak ada cerita tentang koordinat, tak ada bagi persamaan apapun. Jadi kita kena tengok, soalan ini berkenaan dengan apa? Tanah kosong yang berbentuk segi empat tepat. Jadi untuk mudahkan kita punya pengiraan seterusnya, kita lukislah sikit, lakarkan gambar rajah kita tu. Okey, labelkan sini 8x, sini 6 tolak x. Okey, kemudian cari panjang dalam meter pagar yang perlu dibeli. Pagar mestilah keseluruhan segi empat tepat ini. Jadi di sini kita boleh nampak, okey, tersirat daripada perkataan ini sebenarnya soalan ini minta kita cari perimeter sebenarnya. Okey, apabila luas tanah tersebut adalah maksimum, ada perkataan maksimum. Sebelum ni kita dah belajar kalau ada titik maksimum, titik minimum, dy dx sama dengan kosong. Tapi yang ini tak ada dy dx. Tetapi apa perkataan yang disebut sebelum tu adalah luas. Maksudnya di sini adalah dl lah. dl per dx adalah sama dengan sifar. Okey, kita dah dapat masalah dia, kita dah tahu strategi dia, barulah kita boleh mula mengira. Okey, so ini L. L ni maksudnya luas, maka berdasarkan segi empat tepat ini, cikgu akan keluarkanlah formula luas. Okey, formula luas adalah panjang darab lebar. Jadi 8x kita akan darab dengan 6 tolak x. Okey, kita kembangkan dapat 48x tolak 8x kuasa 2. Okey, jadi soalan ini mestilah kena buat pembezaan sebab nanti nak kena samakan dengan sifar. Maka kita pun buatlah dl dx. Dapat 48x, kalau buat pembezaan dapat 48 tolak 8x kuasa 2, kalau buat pembezaan dapat 16x. Okey, langkah seterusnya. Okey, kita dah dapat dah kita punya dl dx, kita akan samakanlah dengan sifar. Okey, jadi 48 tolak 16x, kita akan samakan dengan sifar. Okey, jadi kita buatlah operasi kat sini, kita akan dapati nilai x kita adalah 3. Okey, jadi nilai x 3. Bila nampak saja x, kenalah ganti dengan 3. Okey, berdasarkan nilai 3, saya akan lukis semula segi empat tepat ini. Okey, 8 darab 3, sini 24. Sini juga 24. 6 tolak 3, sini 3. Okey, dan sini juga 3. Okey. Baik, sekarang barulah kita lihat kepada penyelesaian akhir. Soalan minta kita cari perimeter sebenarnya. Okey, dalam erti kata lain, dia suruh kita cari panjang dalam pagar yang perlu dibeli. Okey, maka kita buatlah ikut kehendak soalan. Pagar yang perlu dibeli adalah 24 tambah 24 tambah 3 tambah 3. Okey, jadi kita dapat kat sini 54 meter. Okay, inilah contoh soalan yang melibatkan nilai minimum dan juga nilai maksimum.